Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Puan Aminah untuk memudahkan cerita. Puan Aminah ni dia kira macam orang kaya jugalah, orang berada. Puan Aminah bekerja di sebuah syarikat. Dia menjawat jawatan yang agak tinggilah di syarikat tu. Pada satu hari, Puan Aminah ni masa waktu dia balik bekerja, dia terserempak dengan salah seorang kawan lama dia, kawan baik lah. Kawan zaman belajar dulu. Jadi masa tu dia tak terus balik ke rumah. Dia pakat dengan kawan-kawan lama dia ni nak pergi lepak dulu, minum-minum di sebuah warung. Jadi dia orang berdua pun pergilah dekat warung tu, order minum, order makan, makan sama-sama, minum sama-sama sambil bersembang. Memang lama dah dia orang bersembang. Tiba-tiba sedang dia orang bersembang makan minum tu, tiba-tiba datanglah seorang pengemis dekat meja dia orang. Bila sebut pengemis, peminta sedekah ni, kita boleh bayanglah macam mana. Ada yang jenis pergi dekat kita hulurkan tangan aja, ada yang jenis apa tu, jual tisu macam tu. Tapi yang datang dekat Puan Aminah ni, dia hulurkan tangan saja, dia minta sumbangan. Jadi Puan Aminah ni memang jenis yang pemurah lah, dan dia memang banyak duit. Dia ambil handbag dia tu, dia keluarkan duit, bagi hulurkan kepada pengemis ni, peminta sedekah ni. Lepas peminta sedekah ni dah ambil duit tu, dia bagi satu barang pada Puan Aminah. Barang tu merupakan satu keychain. Keychain yang jenis ada satu botol kaca yang kecil dekat hujung. Puan Aminah pun ambil lah keychain tu. Dia tak ada fikir apa-apa yang pelik-pelik. Puan Aminah cakap terima kasih je. Pengemis tu pula, peminta sedekah tu beredar daripada situ. Puan Aminah sambunglah bersembang dengan kawan dia. Bila dah habis makan, dah habis minum, dah habis sembang tu, dah bayar makan minum, diorang pun berpisah lah, masing-masing balik ke rumah masing-masing. Puan Aminah ni, rumah dia rumah besar, jenis banglo 2 tingkat, rumah sebiji. Sampai dekat rumah, dia parking kereta dekat tempat parking tu, di laman rumah dia, dekat depan tu. Tempat parking kereta ni, kalau daripada balkoni bilik Puan Aminah, boleh nampak keseluruhan kawasan depan tu. Jadi lepas dah parking kereta, Puan Aminah dia tinggal handbag dia di kerusi belakang. Sengaja ditinggalkan dekat situ sebab esok dia nak bekerja lagi. Tak ada apa-apa yang dia perlukan daripada handbag tu untuk dibawa naik ke atas masuk rumah. Handset semuanya dah dia ambil. Dia tinggal handbag dekat kerusi belakang. Tutup pintu semua. Dia pun masuk dalam rumah. Masa tu dalam rumah Puan Aminah cuma ada Puan Aminah dan juga pembantu rumah, seorang makcik yang dah berumur lah. Suami Puan Aminah masa tu tak ada dekat rumah. Dia bekerja outstation lama lah. Puan Aminah ada seorang anak. Anak lelaki dah besar lah. Anak Puan Aminah pun tak ada kat rumah. Belajar jauh. Jadi bila dah balik tu, masa tu sekitar pukul 11 lebih malam ataupun 12.30 malam, macam tu lah. Pembantu rumah Puan Aminah masa tu dah tidur. Bilik dia dekat bawah, berhampiran dengan dapur. Bilik Puan Aminah pula dekat tingkat atas, master bedroom. Jadi Puan Aminah pun naiklah ke atas. Naik ke atas, mandi. Dah siap mandi tu, dia pergi ke balkoni bilik dia. Dia berdiri dekat balkoni tu, dia keringkan rambut, dia lap rambut dia guna tuala. Sambil-sambil tu dia tengoklah pemandangan malam. Nampaklah kawasan hadapan rumah dia. Termasuklah tempat parking kereta, tempat dia parking kereta dia tadi. Masa itulah Puan Aminah terperasan. Kereta Puan Aminah ni, dia jenis yang ada bumbung yang boleh buka tu, ada sunroof. Masa tu Puan Aminah terperasan sunroof kereta dia ni terbuka. Dia terlupa tutup tadi. Dan pada masa yang sama, Puan Aminah terperasan dekat kerusi belakang kereta dia tu ada seseorang sedang duduk. Memang terkejutlah Puan Aminah masa tu. Siapa dia pula duduk kat kerusi kereta aku ni? Puan Aminah masa tu dah rasa meremang dah rasa lain macam dah. Jadi Puan Aminah pun cepat-cepat turun.
Dia keringkan rambut dia pakai baju ala kadar, dia turun ke bawah, dia ketuk pintu pembantu rumah ni. Puan Aminah rasa bersalah juga masa tu nak kejutkan makcik ni, pembantu rumah ni, sebab kesian lah dah tidur kan. Tapi nak buat macam mana, dia ketuk, dia panggil makcik ni, dia panggil pembantu rumah dia makcik. Lepas tu makcik tu buka pintu. Makcik tu tanyalah Puan Aminah ni, ya puan, ada apa? Puan Aminah pun ceritalah apa yang dia nampak tadi. Terkejut juga makcik ni. Lepas tu Puan Aminah mintalah makcik ni teman, dia nak pergi tengok dekat luar. Jadi Puan Aminah dan makcik ni pergilah berjalan menuju ke arah pintu depan. Puan Aminah buka pintu, dia keluar. Dia tengok. Bila Puan Aminah tengok, tak nampak siapa-siapa pun yang duduk dekat kursi belakang kereta dia. Lepas tu Puan Aminah suruhlah makcik ni tengok. Manalah tahu kalau dia tak nampak, makcik tu nampak. Makcik tu pun tengok. Bila makcik tu tengok, makcik tu pun sama, tak nampak. Dia cakap lah, tak ada orang pun puan salah tengok kot tadi. Lepas tu Puan Aminah minta makcik ni teman dia nak pergi tutup sunroof kereta tu. Lepas tu dia nak ambil handbag yang ada di kursi belakang. Puan Aminah pun pergilah ambil kunci. Dia pun pergilah dekat kereta dia tu. Dia tutup sunroof, dia buka pintu belakang, dia ambil beg dia, tutup balik pintu. Lepas tu diorang berdua pun masuk semula dalam rumah. Bila dah masuk dalam rumah, makcik ni pergilah ke bilik dia semula, nak sambung tidur. Puan Aminah pula naik ke tingkat atas. Dia letak handbag dia tadi dekat atas kerusi. Dalam bilik Puan Aminah ni ada satu meja makeup lah, meja yang ada cermin makeup tu, dan ada kerusi makeup. Dekat situlah Puan Aminah letak handbag dia. Bila dah letak handbag dia dekat situ, Puan Aminah pun mulalah berbaring. Berbaring dah ready nak tidur. Baru aja nak terlelap, tiba-tiba Puan Aminah terkejut. Ada satu bunyi kerusi terseret. Bunyi tu dalam bilik dia. Tersentak Puan Aminah masa tu. Bila Puan Aminah tengok, rupa-rupanya bunyi tu datangnya daripada kerusi makeup dia tadi, tempat dia letak handbag dia. Kerusi tu tadinya ada dekat meja makeup, tapi sekarang ni kerusi tu dah teralih tempat. Kerusi makeup tu sekarang ni dah berada di tengah-tengah bilik, sekali dengan handbag yang diletak dekat atas kerusi tu. Meremang bulu roma Puan Aminah masa tu. Bayangkanlah, tak ada siapa-siapa dekat rumah tu, dalam bilik tu. Dia seorang saja. Siapa yang alihkan kerusi tu? Puan Aminah sekali lagi berlari, turun tangga, pergi ketuk pintu bilik pembantu rumah dia, bilik makcik tu. Kesian makcik tu, tapi nak buat macam mana kan? Makcik tu pun keluarlah sekali lagi. Tanyalah, ya puan, kenapa puan? Puan Aminah pun ceritalah. Beg dia letak atas kerusi makeup tu teralih. Tak tahulah siapa yang tarik kerusi tu. Terkejut juga makcik ni. Lepas tu Puan Aminah minta tolonglah pada makcik ni, suruh temankan dia tidur. Suruh makcik ni tidur dalam bilik dia. Jadi makcik ni turutkanlah apa yang Puan Aminah nak. Naiklah tangga, pergilah masuk dalam bilik master bedroom tu. Dalam bilik tu memang dah ada toto lah, bentang toto tu di bawah, sebelah katil. Puan Aminah tidur dekat situ, baring dekat situ. Jadi diorang berdua pun tidur. Sekitar jam 2 pagi lebih, Puan Aminah terjaga, sebab dia rasa badan dia digoncang. Puan Aminah pun tersedar. Dia celik mata. Bila Puan Aminah dah buka mata, nampak pembantu rumah ni, makcik ni, yang goncang badan dia. Kejutkan dia. Puan. Lepas tu Puan Aminah pun tanyalah, ada apa makcik? Masa tu makcik tu tak boleh nak bercakap. Makcik tu sekadar tunjuk macam tu je. Dia tunjuk ke arah balkoni. Balkoni Puan Aminah ni, bilik master bedroom tu, dia ada 2 lapisan langsir. Satu langsir siang, satu lagi langsir malam. Day curtain dengan night curtain. Kalau langsir siang, dia jenis yang nipis, boleh nampak apa yang ada dekat luar. Maknanya cahaya boleh masuk ke dalam bilik. Dan kalau langsir malam pula, dia jenis tebal. Kalau pasang langsir tu, kalau tarik langsir tu, memang tak akan nampak apa-apa dekat luar. Orang dekat luar pun tak nampak dekat dalam. Cahaya tak boleh nak tembus masuk. Biasanya Puan Aminah ni pada waktu malam, dia tak akan gunakan langsir yang jenis malam ni, yang jenis tebal ni. Dia akan guna langsir day curtain je, langsir siang yang nipis tu. Biasanya Puan Aminah akan pakai langsir tu je pada waktu malam.
Jadi boleh nampak lah apa yang ada dekat luar. Masa tu Puan Aminah nampak ada seseorang sedang berdiri di balkoni bilik dia. Balkoni master bedroom tu. Boleh nampak dengan jelas. Sebab Puan Aminah cuma guna langsir yang nipis sahaja. Nampaklah orang tu berdiri. Tak pastilah lelaki ataupun perempuan. Puan Aminah tak ada bagi tahu. Bila Puan Aminah dan makcik tu dah nampak benda tu, diorang dah mula rasa takut. Tapi makcik ni dia tenang sikit berbanding dengan Puan Aminah. Makcik ni dia pesanlah dekat Puan Aminah. Puan, kita cuba baca ayat kursi sambil tutup mata. Lepas tu kita buka balik tengok benda ni masih ada dekat situ ataupun hilang. Jom kita baca. Lepas tu Puan Aminah pun ikutlah bacaan ayat kursi yang makcik ni baca. Dia orang baca sama-sama lah. Tutup mata, baca sama-sama. Lepas dah habis sekali baca, dia orang pun buka mata. Tengok-tengok benda yang berdiri dekat balkoni tadi dah hilang. Dah hilang daripada pandangan. Alhamdulillah, menjadilah usaha dia orang tu. Memang susah malam tu Puan Aminah dan makcik ni nak tidur. Tapi akhirnya tidur juga sebab dia orang berdua. Tak adalah takut sangat kan. Keesokan paginya Puan Aminah pergi kerja macam biasa. Bersiap-siap, bawa handbag dia turun ke bawah. Masa tu makcik dah siapkan lah, pembantu rumah dia dah siapkan bekal makanan untuk Puan Aminah. Puan Aminah pun ambil lah bekal makanan tu, masuk dalam kereta dia, terus memandu pergi dekat tempat kerja. Sampai dekat bangunan syarikat dia tu, dia pun naik lift, pergilah dekat office dia. Tak pastilah tingkat berapa, tapi tingkat dekat atas lah. Sampai dekat office, Puan Aminah pun dia nak letaklah handbag dia di atas meja. Masa tu Puan Aminah ni dia terlepas handbag dia jatuh ke atas lantai. Habis berterabur barang-barang. Termasuklah keychain pemberian pengemis semalam, peminta sedekah semalam. Bila Puan Aminah ternampak keychain tu, dia baru teringat. Betul lah, pengemis semalam ada bagi benda ni dekat aku. Jadi Puan Aminah pun nak ambil lah keychain tu. Puan Aminah pun tunduk, ambil lah keychain tu. Dia tengok keychain tu macam yang saya beritahu awal tadi. Keychain tu dia ada macam botol kaca kecil dekat ujung dia. Puan Aminah perhati aja botol kecil tu. Bila Puan Aminah tengok betul-betul, dekat dalam botol kecil tu ada segulung kertas. Dan pada kertas tu ada tulisan. Tulisan yang Puan Aminah tak faham apa yang dia tulis. Masa tu Puan Aminah dia rasa meremak, rasa seram sejuk, tak sedap hati. Puan Aminah mula berfikir, jangan-jangan sebab benda ni aku kena ganggu semalam. Sebabnya masa Puan Aminah tinggal handbag tu dalam kereta di kursi belakang, Puan Aminah ternampak ada orang duduk di kursi belakang dalam kereta dia. Kemudiannya bila Puan Aminah bawa masuk handbag tu, letak atas kerusi meja makeup dia, Puan Aminah nampak benda tu berada di balkoni bilik. Sebab itulah Puan Aminah terfikir, boleh jadi keychain tu lah yang menjadi punca gangguan tu berlaku. Bila dah terfikir macam tu, Puan Aminah nak buang dengan kadar yang segera keychain tu. Tapi bila Puan Aminah fikir balik, dalam office dia sekarang ni memang ada tong sampah, tapi Puan Aminah tak nak buang dekat situ. Puan Aminah keluar daripada office dia, naik lift, turun sampai ke lobi, sampai ke bawah. Dia turun dekat lobi, dia cari tong sampah dekat lobi, dia buang. Dia buang dekat situ. Lepas tu Puan Aminah pun naik semula dekat office dia, bekerja macam biasa. Selepas Puan Aminah dah buang keychain tu, alhamdulillah, dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku pada dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Puan Aminah berlaku kepada dia apabila dia menerima satu barang pemberian daripada seorang peminta sedekah. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Saya akan gunakan nama samaran Julie untuk memudahkan cerita. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010 di negeri Sabah. Masa tu Julie muda lagi, umur dia sekitar 14 tahun. Julie ni, rumah dia berjiran dengan sepupu dia, 2 orang, sepupu perempuan. Rumah dekat-dekat aja, sebelah-sebelah aja. Dia orang bertiga ni memang rapat lah, selalu bermain bersama setiap hari. Julie berumur 14 tahun masa tu. Yang seorang lagi sepupu dia nama Jin. Jin ni berumur 14 tahun, sama macam Julie. Yang seorang lagi bernama Debra. Debra ni muda sikit masa tu, umur dia baru 10 tahun.
Macam itulah dia orang bertiga ni. Kadang-kadang pergi main dekat rumah Jin, kadang-kadang pergi main dekat rumah Julie, kadang-kadang pergi main dekat rumah Debra. Kadang-kadang dia orang akan menonton movie sama-sama. Pada satu hari ni, dia orang bertiga pergi menonton movie di rumah Julie. Dia orang tengok cerita hantu masa tu. Tajuk cerita hantu tu adalah The Ouija Board. Ouija Board ni, bagi siapa-siapa yang tak tahu, dia adalah sejenis pemujaan. Ada satu papan, dekat papan tu ada tertulis huruf-huruf, nombor dan juga ada beberapa lagi benda lah. Ada bulatan-bulatan dengan perkataan dekat dalam dia. Contoh dia ada bulatan yang tertulis perkataan yes, dan satu lagi bulatan tertulis perkataan no. Macam tu lah. Ouija Board ni, cara main dia perlu sebutkan beberapa perkataan. Perkataan seolah-olah memuja lah. Memuja semangat yang ada dekat satu tempat tu untuk bermain bersama-sama. Kemudiannya pemain akan bertanya soalan. Macam tu lah cara bermain dia. Memang seronok pada masa tu, 3 orang ni menonton movie sama-sama. Bila dah habis movie tu, dia orang bertiga berbincang. Malam ni kita main Ouija Board tu nak tak kita buat sendiri? Julie yang bagi idea macam tu. Julie bagi tahu boleh buat sendiri sebenarnya Ouija Board ni. Walaupun dia orang tak ada Ouija Board yang sebenar, yang macam guna papan kayu tu, dia orang boleh menggunakan kertas. Boleh buat benda tu. Jadi yang 2 orang ni, sepupu dia ni, setujulah. Jin dengan Debra bersetujulah nak main permainan tu pada waktu malam nanti. Tapi sebelum tu dia orang berbincang dulu nak main dekat rumah siapa. Bila dah bincang, dia orang pun setujulah nak main dekat rumah Debra. Sebab rumah Debra ni suasana dia lebih menyeramkan berbanding dengan rumah Julie dan juga rumah Jin. Katanya rumah Debra ni, dia suasana dia lebih suram, lebih gelap dekat dalam tu. Dan memang ada berlaku gangguan sebelum ni dalam rumah Debra. Pernah sekali tu dia orang lepak-lepak dekat dalam rumah Debra ni, dia orang terdengar bunyi macam ada benda berjalan dekat atas atap. Bukan sekali, banyak kali lah gangguan lain yang berlaku dekat situ. Jadi tibalah waktu malam, dia orang bertiga pun berkumpul dekat rumah Debra. Jadi masa tu Julie lah yang jadi ketuanya. Julie bagilah arahan, cari meja, dua biji meja, gabungkan jadi satu meja yang besar. Lepas tu cari 2 helai kertas A4. Kertas A4 tu dicantumkan menggunakan selotip. Lepas tu dia orang tulislah apa yang perlu atas kertas tu. Sama macam dalam movie. Kalau dalam movie ada tulis A, B, C sampai Z, dia orang pun tulis benda yang sama. Kemudian tulis pula nombor, dan dia orang buatlah perkataan tambahan, yes, no tu semua. Lepas tu ada bulatan yang ditulis home. Dan dia orang menggunakan duit shilling. Duit shilling tu 20 sen untuk bermain. Tapi masa tu ada satu masalah. Meja yang dia orang cantum ni, tinggi dia tak sama. Satu meja rendah, satu lagi meja tinggi. Tapi dia punya beza ketinggian tu tak jauh lah, sikit je lah. Beza tinggi dia tu. Jadi bolehlah nak bermain. Dia orang pun letaklah kertas yang dia orang dah cantumkan, dah tulis tu di tengah-tengah. Lepas tu letak pula duit shilling dekat atas tu. Masing-masing dah excited dah ni nak main. Duduklah mengelilingi meja tu 3 orang. Bila semua dah ready, masing-masing letak jari telunjuk dekat atas koin tu, duit 20 sen tu. Dan dia orang mulalah membaca. Adalah ayat dia. Ayat sama macam dalam movie. Dia orang dah berpakat nak sebut apa dulu, nak tanya apa. Jadi benda pertama yang dia orang akan tanya adalah, dekat dalam bilik tu, dekat dalam kawasan tu, ada tak semangat ataupun hantu yang nak bermain dengan dia orang. Dia orang pun mulalah menyebut. Dia orang sebut sama-sama lah. Spirit of the coin, come and play with me. Tapi tak ada respon. Dia orang ulang sekali lagi perkataan tu. Spirit of the coin, come and play with me. Tapi masih lagi sama. Tak ada sebarang respon. Koin yang dia orang sentuh tu masih lagi tak bergerak. Dia orang nak ulang sekali lagi, cakap sama-sama, Spirit of the coin. Tapi belum sempat nak habiskan ayat tu, tiba-tiba duit shilling tu bergerak menuju ke arah bulatan yang tertulis perkataan yes. Bermakna pada masa tu dah ada hantu yang nak bermain dengan dia orang bertiga. Masa tu dia orang bertiga ni rasa excited lah. Excited bercampur dengan takut. Tapi tak apalah, dia orang bertiga, dia orang teruskan permainan. Tapi sebelum tu dia orang berpakat dulu nak tanya apa. Dia orang nak tanya,
nama benda ni. Apa nama dia? Diorang pun cakap bersama-sama. Spirit of the coin, what is your name? Diorang tanya. Lepas tu diorang bertiga dapat rasa duit shilling tu bergerak menuju ke arah huruf-huruf yang ditulis di atas kertas tu. Satu-satu huruf shilling ni bergerak. Tapi masa tu huruf-huruf yang duit shilling ni bergerak, bila dicantumkan semua sekali, nak eja macam tak boleh. Dia huruf yang random, V, H, I, G macam tu, macam tak logik. Jadi pada masa tu Julie macam dah tak berapa percaya, tak yakin. Julie fikir mungkin salah seorang daripada sepupu dia ni, sama ada Jin ataupun Debra, yang pemainkan dia, yang gerakkan duit shilling tu. Jadi Julie pun bersuara lah, korang ni janganlah main-main macam tu, kita buatlah betul-betul. Bila Julie dah cakap macam tu, Jin dengan Debra pun cakap lah, mana ada Julie, kita orang main sama macam kau, main betul-betul. Mana ada kita orang gerakkan duit shilling ni. Masa tu Julie, dia dah angkat jari dia, tapi tak angkat tinggi lah, dia angkat sikit aje. Macam ni duit shilling, dia angkat sikit macam ni je. Lepas tu diikuti oleh Jin, lepas tu Debra. Dia orang semua angkat jari, tak sentuh coin tu, duit shilling tu. Masa tu lah dia orang nampak coin ni, duit shilling ni bergerak dengan sendirinya. Bergerak daripada satu huruf ke satu huruf, perlahan aja. Dan yang peliknya, macam yang saya cakap tadi, meja tu dia tak sekata, dia satu tinggi satu rendah. Duit shilling ni dia boleh naik dekat kawasan yang berbeza tinggi tu. Jadi macam mana sebenarnya duit shilling tu boleh bergerak sendiri sampai boleh naik meja yang tinggi tu? Bila dah nampak keadaan macam tu, dia orang bertiga terus cabut lari keluar daripada bilik tu dan terus keluar daripada rumah si Debra ni. Dia orang berlari sampailah dekat rumah Jin. Masuk dalam rumah Jin, dia orang ambil nafas dekat situ. Dia orang dah termengah-mengah berlari, bercampur dengan takut. Dia orang tak sangka memang betul-betul ada benda yang bermain dengan dia orang. Masa tu seorang pun tak bercakap, sebab dah mengah berlari. Bila semua dah ambil nafas, dah macam dah tenang sikit, tiba-tiba Debra bersuara. Debra bagi tahu Jin dan juga Julie, sebenarnya tadi sepanjang dia orang bermain, Debra nampak ada satu tangan, tangan lebih yang bermain dengan dia orang. Tangan tu pucat katanya. Jari dia pun pucat. Tangan tu dia letak macam dia orang lah, letakkan jari telunjuk dekat atas siling. Dan kedudukan jari pucat tu terletak di antara jari Jin dan juga jari Julie. Memang daripada tadi dah sebenarnya Debra ni nampak, tapi Debra buat tak tahu aje. Sampailah semua orang lari. Bila Julie dan Jin dengar apa yang Debra cerita, dia orang bertambah takut. Tak sangka Debra ni boleh nampak. Semenjak kejadian tu, dia orang bertiga ni memang dah tak pernah bermain lagi permainan Ouija board. Itulah kali pertama dan terakhir dia orang bermain permainan tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Julie, berlaku kepada dia dan dua orang sepupu dia sekitar tahun 2010. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Nurliza untuk memudahkan cerita. Kisah ni dia pendek je, ringkas saja. Nurliza dia bekerja dekat sebuah kilang. Tak pastilah kilang memproses apa. Tapi yang Nurliza bagi tahu, kilang ni beroperasi, dia punya shift kerja dia 12 jam. Bermula jam 11 pagi sampai 11 malam. Bagi shift siang lah. Kalau shift yang satu lagi, shift malam, bermula jam 11 malam sampailah 11 pagi. Kisah yang akan saya ceritakan ni berkaitan dengan tandas wanita di kilang tu. Dekat kilang tempat Nurliza bekerja ni, ada satu pantang larang. Pantang larangnya adalah pekerja wanita tak dibenarkan pergi ke tandas seorang diri. Tandas wanita, terutamanya pada waktu malam. Kalau nak pergi juga pada waktu malam, perlu ajak sekurang-kurangnya seorang teman, barulah boleh pergi. Maknanya sekurang-kurangnya 2 orang pergi ke tandas. Kalau seorang-seorang memang tak boleh. Perkara ni berlaku kepada Liza pada satu malam. Nurliza bertugas shift malam. Masa tu dah sekitar pukul 2 pagi lebih, dekat-dekat pukul 3. Nurliza pada masa tu macam biasalah, dia buat kerja di production line. Tiba-tiba Nurliza teringat sesuatu. Dia nak ambil barang.
dekat locker room. Jadi dia bagi tahulah kawan dia, kawan setugas malam tu, dia cakap dia nak pergi dekat locker room nak ambil barang sekejap. Jadi dia keluarlah sekejap, keluar daripada barisan production line tu, keluar seorang diri, pergilah berjalan kaki menuju ke arah locker room. Sampai dekat locker room, dia buka locker dia, dia ambil lah barang tu. Masa itulah tiba-tiba Noliza rasa dia nak buang air kecil. Noliza mula berfikir, dia ingat pasal apa, pantang larang tu tak boleh pergi ke tandas seorang diri. Tapi Noliza fikir balik, nak pergi balik dekat apa production line, nak ajak member dia, teman pergi tandas, lambat. Satu lagi jauh. Sebab masa tu locker room dengan tandas wanita dekat aja, dekat lorong yang sama. Jadi Noliza buat keputusan, tak apalah, aku pergi je lah seorang-seorang. Noliza pun pergi daripada locker room tu, dia berjalan kaki seorang diri, lalu dekat lorong tu pergi ke tandas wanita. Sebab dah dekat. Masuk dalam tandas, Noliza dia pergi dekat sinki dulu, basuh tangan apa semua. Lepas tu barulah dia masuk ke dalam salah satu tandas. Dalam tu ada banyaklah tandas, lebih kurang 5 ataupun 6 tandas dekat dalam tu. Noliza pun masuk. Masuk dalam tandas, dia kunci pintu, dia buatlah urusan dia, buang air kecil. Sedang Noliza buang air kecil tu, sedang dia kencing, tiba-tiba Noliza terdengar ada orang masuk dalam tandas tu. Dengarlah bunyi tapak kaki apa semua. Orang ni, dia masuk di tandas, betul-betul di sebelah tandas Liza yang Liza guna sekarang. Sebelah tu terdengar bunyi orang buka pintu, orang masuk, orang tutup pintu, orang kunci pintu. Lepas tu dengarlah bunyi aliran air, ada orang buka paip air dalam tandas dekat sebelah dia tu. Noliza berasa lega. Ada juga rupanya orang yang datang masuk dalam toilet ni malam ni. Lepas tu Noliza pun selesaikanlah urusan dia. Dah siap, dia keluar, dia pergi basuh tangan dekat sinki. Masa tu dekat sinki tu dia ada cermin. Masa itulah Noliza terperasan, tandas dekat kilang ni dia jenis macam yang tandas R&R. Macam mana? Pintu dia tu bahagian bawah boleh nampak dekat dalam. Dia ada ruang yang agak luas dekat bawah tu. Kalau ada orang berdiri dekat dalam, boleh nampak kaki orang. Dan pada setiap pintu tandas ni dia ada lock yang jenis ada warna. Kalau ada orang masuk dalam tandas tu, ditutup pintu tandas, kalau dikunci daripada dalam, lock tu akan tunjukkan color berwarna merah. Maknanya occupy, ada orang dekat dalam. Tapi kalau orang tu masuk, dia tak kunci, dia akan kekal berwarna hijau. Dia akan tulis apa? Unoccupied, maknanya kosong lah, tak ada orang dekat dalam. Sama ada orang tu dia masuk, dia lupa nak kunci, ataupun memang tak ada orang dekat dalam. Dan satu lagi, pintu tandas di kilang tempat Noliza bekerja ni, dia jenis yang automatik tertutup. Maknanya tak boleh nak biarkan terbuka. Kalau tak selendal, dia tak boleh dibiarkan terbuka, dia akan tertutup sendiri. Jadi pada masa tu, sedang Noliza basuh tangan, Noliza ternampak daripada pantulan cermin di sinki tu. Noliza nampak dekat tandas sebelah dia guna tadi tu, yang dia dengar ada orang masuk tadi tu, dia punya lock warna hijau. Maknanya sama ada orang dekat dalam tu lupa nak kunci, ataupun memang tak ada orang dekat dalam tu. Noliza dah mula rasa semacam masa tu, dah rasa meremang masa tu. Dia mula fikir benda yang pelik-pelik. Tapi Noliza ni, dia nak yakinkan juga yang masuk dalam tandas tadi tu, sebelah dia tu adalah betul orang pekerja dekat situ. Jadi Noliza ni dia tunggu dekat situ, dia nak dengar ada tak bunyi bunyi air ke, bunyi orang tutup air, bunyi tapak kaki ke apa dalam tu. Tapi tak ada. Senyap aja, dah berhenti bunyi-bunyi tadi. Bunyi air tadi semua dah berhenti. Kemudiannya, entah macam mana Noliza ni, dia rasa ingin tahu tu menebal dalam hati. Noliza ni dia pergi dekat dengan pintu tu, dia pergi jenguk ke bawah, dekat ruangan yang ada dekat bahagian bawah pintu tu. Masa Noliza jenguk ke bawah, tiba-tiba daripada dalam tandas tu ada seseorang tunduk dan menjenguk ke arah Noliza, yang sedang menjenguk daripada luar. Noliza nampak dengan sangat jelas macam mana wajah orang ni. Tak tahulah orang ke apa, tapi Liza cakap muka dia seolah-olah macam terbakar, hitam. Orang ni tersenyum, pandang ke arah Liza. Memang sangat hodoh muka dia. Masa tu apa lagi, dah nampak benda macam tu, Noliza menjerit berlari keluar daripada bilik air tu macam orang gila.
Lepas dah keluar daripada bilik air, Nurliza tak berhenti berlari. Dia terus berlari sampailah dekat production line tempat dia bekerja tadi. Tercungap-cungap nafas Nurliza masa tu, berpeluh-peluh. Kawan dia semua terkejut masa tu tengok keadaan Liza. Dia orang tanyalah, "Weh Liza, kau ni dah kenapa?" Nurliza pula masa tu memang tak boleh nak bercakap, tak cukup nafas. Dia termengah-mengah masa tu, berlari laju sangat. Dia kena bertenang dulu sekejap, tarik nafas, barulah dia mula bercerita apa yang dia nampak tadi. Dia ceritalah, dia pergi dekat locker room, lepas tu tiba-tiba rasa nak kencing. Dia pergi kat tandas seorang diri. Lepas tu dia ceritalah apa yang dia nampak apa semua. Bila kawan-kawan dia dengar Nurliza cakap pergi ke tandas seorang diri, memang dia orang marahlah Liza ni. "Kau ni dah tahu tak boleh pergi seorang, kenapa kau pergi seorang? Panggillah kita orang ni, suruh teman." Keadaan menjadi agak kecoh dekat situ. Datanglah supervisor ni memang orang yang lama lah dekat situ. Bila supervisor tahu pasal perkara ni, supervisor ni pun bagi tahulah dekat semua orang yang ada dekat situ. Sebab itulah kita buat peraturan macam tu. Itulah sebabnya. Memang benda tu ada dalam tandas perempuan dekat kilang kita ni. Jadi lepas ni tolonglah macam mana sekalipun, pergilah berdua. Pergi ramai-ramai pun tak apa dekat tandas. Nasib baik Nurliza ni dia tak histeria. Dia masih lagi okey. Selepas mengalami kejadian tu, Nurliza memang dah tak berani langsung pergi dekat tandas tu seorang diri pada waktu malam. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.